Okey, kita sambung subtopik yang berikutnya. Kalau tadi kita dah tengok definisi al-mal, now kita tengok classification of al-mal, pembahagian berkaitan dengan harta, property. Okey, property ni dalam fiqh muamalat dibahagikan kepada dua kategori lah. Yang pertama tangible, yang kedua adalah intangible. Maknanya harta yang noticeable, yang solid, yang berbentuk fizikal, itu tangible, dan harta yang berlawanan dengannya intangible. Harta tangible ni yang kita akan bincangkan untuk pembelajaran kita adalah harta tangible. Harta tangible ni ada 4. Ada yang valuable, yang bernilai ataupun tak bernilai, movable, yang boleh dialih ataupun yang tak boleh dialih, homogeneous, iaitu harta yang sama, al-misli ataupun tidak sama, dan yang keempat adalah perishable, harta yang mudah yang boleh binasa ataupun yang tidak binasa. Okey, apa yang dimaksudkan, apa contoh-contoh bagi harta yang bernilai? Dalam bahasa Arab dia disebut al-mutaqawwam. Okey, harta yang bernilai ni maknanya harta yang ada nilai lah. Contohnya oil, steel, besi dan sebagainya lah. Okey, emas, gold. Okey, atau harta yang tidak bernilai, non-valuable property ataupun ghairi mutakawwam, seperti apa-apa yang bukan harta yang tidak ada nilai lah. Okey, haiwan-haiwan, okey, binatang perosak seperti tikus, itu bukan harta ya, bukan harta dalam kategori harta yang bernilai. Okey, manakala movable dengan non-movable. Movable ni adalah harta yang al-manqul, harta yang boleh berpindah randa, harta yang boleh dialih-alih. Seperti furniture, okay, perabot. Kalau immovable, al-aqar, seperti land, tanah, building, bangunan-bangunan dan sebagainya lah. Okay. Bagi harta homogeneous dan non-homogeneous, homogeneous ni adalah harta al-misli, mal al-misli, harta yang serupa. Okay. Kalau sekali kita tengok macam sama, okay, seperti telur, lemon. Okay. Kalau non-homogeneous ni adalah al-kimi, yang tak serupa. Contohnya precious stone, batu-batu yang yang bernilai. Okay. Dia tak sama kan? Okay. Ataupun kaligrafi, okay, dekoratif mewah ni, maknanya tak sama tulisan khat tu. Okay. Tapi kalau dari macam buah lemon dengan telur, sama je, sepapan tu sama je. Okay. Lemon pun kalau sebakul tu sama je. Tapi kalau batu-batu yang bernilai, dia pelbagai saiz, bentuk lah, dia tak sama. Okey, kalau perishable dengan non-perishable ni al-istihlaki, harta yang binasa, seperti makanan, minuman, duit. Okey, kalau non-perishable yang tak binasa, seperti yang tak binasa cepat lah, bukanlah tak binasa langsung. Okey, seperti clothes and car, maknanya pakaian, kereta dan sebagainya lah. Okey. Okey, jadi berkaitan dengan homogeneous dengan non-homogeneous tadi, okay, ada persoalan. Homogeneous property is determined by what? Maknanya harta al-misli ni ditentukan menerusi apa? Yang pertama, the possibility of replacement in the market. Maknanya harta tersebut dikatakan harta homogeneous ataupun al-misli sekiranya ianya mudah untuk diganti dalam pasaran. Contohlah macam telur tadi lah, dalam sepapan tu, kalau 5 biji pecah, boleh ganti 5 biji yang lain dengan mudah. Okay. Ataupun yang kedua, absence of clear differences between one and another. Maknanya tak ada perbezaan yang
jelas, ketiadaan perbezaan yang jelas antara satu sama lain lah. Telur yang sama je kecuali berlainan grade, tapi tetap sama juga rupa bentuknya, saiznya. Okay. Yang ketiga adalah possibility to measure by volume or weight or length or size. Maknanya ianya boleh diukur menerusi berat ke, saiz ke, isi padu ke, panjang ke. Itu yang dinamakan mal al-mithli lah. Okay. Harta yang homogeneous. Kemudian ada soalan satu lagi, homogeneous item can become non-homogeneous ataupun tak? Yes. Homogeneous item tadi, harta al-mithli tadi, boleh bertukar menjadi non-homogeneous bila? Okay, bila yang pertama, bila availability in the market is so hard. Okay. Kalau ke apa kesediaan dalam pasaran tu terhad, okay? Sangat susah. Kalau macam telur tadi, benda yang mudah, kalau pecah boleh ganti. Tapi kalau sesuatu barang tersebut susah nak dapatkan gantian di pasaran, maka asalnya dia homogeneous, dia tukar menjadi non-homogeneous. Yang kedua, two homogeneous items mixed. Okay? Bila dua benda yang sama tadi, dia bercampur. Contohnya, antara gandum dan beras. Dua-dua tu tadi sebenarnya gandum sama je, semua gandum. Okey. Rupa bentuk gandum sama, beras pun rupa bentuk dia sama walaupun brand berbeza. Tetapi kalaulah kedua-duanya dah bercampur sebati, maka ia dah tak jadi homogeneous. Dia dah jadi non-homogeneous. Okey. Ataupun yang ketiga, the homogeneous item utilize or decrease its value. Kalau harta al-misli ataupun harta homogeneous tadi dah pun susut nilai, maka ia dah tak jadi homogeneous, dia dah bertukar menjadi non-homogeneous. Okay, itu saja berkaitan dengan the concept of al-mal. Okay, slide video yang ketiga adalah berkenaan dengan the concept ataupun the theory of rights. Okay.